Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, insya-Allah kita menyambung semula pengajian fiqh keutamaan al-fiqhul awlawiyat, dan sesi kita pada hari ini kita ingin mengenal pasti bagaimana kita dalam setengah keadaan kita terpaksa memilih amalan-amalan yang kita perlu dahulukan dari sudut ciri-cirinya untuk memudahkan. Dan menariknya, pada pertemuan kita kali ini lebih kepada contoh-contoh perbandingan antara jihad dengan antara jihad, kemudian antara haji dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini memberikan bantuan kepada kita semua, sebab seperti saya dan barangkali kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan, umur kita makin meningkat. Kita nak mencari bekalan yang sebanyak mungkin untuk sebagai bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barangkali terhidang di hadapan kita banyak amalan-amalan itu, amalan ini dan sebagainya. Maka mereka yang pandai memilih satu amalan yang membawa pulangan yang lumayan, itulah antara orang yang bijak. Di mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijak itu adalah orang yang bersedia menyediakan bekalan untuk hari akhiratnya atau hari selepas matinya. Kerana di mana kecerdikan itu berlaku apabila dia berjaya memilih amalan-amalan yang nantinya kita akan lihat kriteria yang boleh kita jadikan dia sebagai panduan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita melihat dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawa yang dipanggil sebagai amalan, al-amal, amalan-amalan itu dari sudut martabatnya berbeza-beza sebenarnya. Ada amalan-amalan itu lebih afdal dan lebih disayangi oleh Allah daripada yang lain. Kalau kita mengkaji nas daripada Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa. Contohnya ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku tuan-tuan. Dalam ayat ini Allah menyenaraikan beberapa amalan, semuanya baik mendatangkan pahala, tetapi rupa-rupanya tidak serupa pada penilaian dan pada sisi Allah Ta'ala. Di mana Allah berfirman, adakah kamu menganggap siqayatul hajj? Siqayatul hajj ini ialah memberi minum kepada jemaah haji, wa imaratul masjidil haram, dan mengimarahkan masjidil haram. Adakah kamu menganggap memberi minum kepada jemaah haji dan mengimarahkan masjidil haram itu sama dengan orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat dan berjihad di jalan Allah? La yastawuna indallah. Tidak sama mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pernah saya sebut dulu, jawapan standard yang biasa kita dengar daripada orang-orang yang bakal pencen, yang tak lama lagi pencen. Dia kata apa? Bila kita tanya
Tuan Haji besok pencen nak buat apa? Maka jawapan yang selalu kita dengar adalah, nak buat apa lagi Ustaz? Kalau tidak nak buat apa lagi? Kalau tidak kita sembahyang jemaah di masjid, majlis ilmu, ada duit pergi umrah, pergi haji sebagainya. Itu bagus, bukan tak bagus dan tidak berpahala, tetapi di sana ada lagi amalan yang boleh mendatangkan pahala yang berganda lagi. Dalam ayat tadi ni, perkara yang memberi minum orang yang menunaikan fardu haji, mengimarahkan Masjidil Haram, kemudian beriman kepada Allah, hari akhirat, berjihad, itu semua bagus. Tetapi di sisi Allah, martabat amalan-amalan itu tak sama. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Tengok kata Allah apa? Alladzina amanu, orang yang beriman. Wahajaru, orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta bendanya. Wa anfusihim, dan dengan jiwanya. A'zamu darajatan indallah, darjat mereka di sisi Allah adalah lebih besar, dan mereka adalah tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya. Maksudnya berjihad itu, beriman, berhijrah, berjihad, itu adalah pahalanya lebih afdal daripada mengimarahkan Masjidil Haram atau memberi minum kepada orang yang menunaikan fardu haji. Mengapa yang berjihad itu lebih afdal? Nanti kita tengok dalam kriteria yang akan datang, insya-Allah. Begitu juga hadis Nabi SAW menyebut, innal imana, sesungguhnya iman itu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'un, ada 60 ke 70 ataupun daripada 7 ke 80 cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, paling tinggi. Wa adnaha, yang paling bawah adalah imatatul adza anit tariq, iaitu kita membuang sesuatu yang menyakitkan daripada jalan. Daripada mafhum hadis ini, rupanya iman itu dia ada tingkat. Amalan yang paling tinggi, sederhana, dan yang paling bawah adalah membuang sesuatu yang menyakitkan daripada atas jalan. Dan penyusunan ini, martabat amalan yang berbagai-bagai, berbeza-beza dari sudut nilai dan juga besar atau kecilnya pahala di sisi Allah Ta'ala ini, tidaklah ia dijadikan oleh Allah secara begitu-begitu, tetapi dia ada asas-asas yang tertentu yang kita akan tekuni dalam pelajaran kita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, apakah kriteria kalau kita nak menimbang amalan? 2 atau 3 amalan itu mana yang kita nak dahulukan maksudnya. Pertama, tuan-tuan sekalian, kalau amalan itu kita mampu untuk konsisten, committed, dipanggil adwam. Adwam ni maksudnya kita melaksanakan dia secara berterusan. Kita konsisten walaupun dia sedikit tetapi dia konsisten. Itu adalah lebih baik daripada amalan yang kita buat sekali banyak tapi tinggal terus. Contohnya apa ya? Contohnya membaca Quran. Baca Quran walaupun sedikit, setiap hari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, lebih baik daripada kita baca Al-Quran rajin dalam bulan Ramadan, masuk bulan Syawal kita tutup Al-Quran, langsung tak baca, tunggu bulan Ramadan akan datang. Jadi kalau ditimbang 2 perkara ini, mana yang lebih baik adalah kita baca Quran setiap hari walaupun sedikit, dipanggil amalan yang adwam. Adwam ni maksudnya yang berkekalan, berterusan. Begitu juga kalau kita mampu untuk kita contohnya kita bersedekah dengan cara buat potongan gaji. Kita arahkan kepada bank untuk potong RM10 setiap bulan. Setiap bulan RM10, kita tajak anak-anak yatim ke, atau amal Palestin ke, apa-apa jugalah. Di masjid kita ke, kos pengurusan contohnya, kita arahkan pada bank untuk potong dalam akaun kita RM10 sebulan atau RM5 sebulan, tapi konsisten. Dan itu adalah lebih baik daripada kita
sedekah sekali, lepas tu kita udahlah sedekah sekali tu tak banyak pun, kemudian kita lama tak sedekah. Itu contohnya. Jadi biar sedikit tetapi berterusan. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang berterusan walaupun dia sedikit. Kemudian seorang sahabat Nabi namanya Masruq pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ayul amal kana ahab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang Nabi suka yang macam mana wahai Aisyah? Aisyah kata ad-daimu, amalan yang berterusan. Kemudian Aisyah juga menceritakan satu situasi bagaimana dia dan Nabi SAW mendapati ada seorang wanita, jumpa seorang wanita. Wanita itu Nabi tanya, man hadhihi, wanita ini siapa dia? Maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, fulanatun tuzkaru min salatiha. Si fulanah ini, wanita ini cukup terkenal Rasulullah, terkenal dengan banyak solatnya. Maka Nabi SAW kata, mah alaikum bima tatiqun. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata mah ni maksudnya hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Sebab kalau kita nak beramal, kata Nabi SAW, buatlah alaikum bima tutiqun, beramallah dengan perkara yang kamu mampu. Fa wallahi, demi Allah, Allah tidak jemu kecuali Allah tak pernah jemu menerima amalan kita, tetapi yang jemu adalah kita dulu nanti. Jadi berbuatlah amalan tapi konsisten. Bukannya kita buat amalan sesekali atau bermusim-musim, tak, bukan begitu. Kita buat amalan secara al-adwam. Begitu juga Nabi SAW pernah menggambarkan dalam hadisnya, alaikum minal a'mal bima tutiqun. Hendaklah engkau beramal dengan amalan yang kamu sendiri mampu buat. Fa innallaha, sesungguhnya Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tu tak pernah jemu sehingga kamu sendiri akan jemu. Jadi Nabi juga berpesan kepada kita, la tushaddidu ala anfusikum, jangan kamu paksa-paksa diri kamu. Dalam bab wajib ya kita kena paksa-paksa. Dalam bab wajib kita kena paksa. Jumaat baru ni satu soalan di radio tentang seorang wanita bertanya, Ustaz, bagaimana doa saya diterima ke tidak dalam keadaan saya tak cukup sembahyang 5 waktu, tetapi saya rajin baca Quran, baca surah-surah pendek sebelum tidur. Saya berdoa agar pahalanya sampai kepada arwah ibu saya. Kemudian saya suka menangis, menyesali perbuatan saya. Cuma dalam bab sembahyang ni saya boleh sembahyang subuh, dan juga saya suka sembahyang tahajud sebab ia dilakukan pada waktu sejuk. Sejuk ni maksudnya bukan panas. Sedangkan waktu yang siang-siang, Zuhur, Asar, Maghrib, saya tak sembahyang Ustaz, sebab dia panas. Badan saya gemuk, nak buka tutup tudung sebagainya agak payah. Jadi saya sembahyang subuh dengan tahajud. Yang ini saya jawab, doa tu kena teruskan. Kemudian sembahyang subuh tu kena teruskan. Tapi kena betulkan cara kita berfikir, iaitu dalam mendahulukan perbuatan-perbuatan kita wajib mendahulukan yang fardu sebelum kita buat yang sunat. Baca sembahyang tahajud itu sunat, tapi sembahyang zuhur itu wajib, asar itu wajib, dan 5 waktu itu wajib. Kalau kita rasa panas nak sembahyang zuhur sebagainya, kita kena fikir betapa bergandanya panasnya nanti di neraka, di padang mahsyar, lebih lagi daripada kepanasan hari ini. Jadi kadang-kadang kita salah pertimbangan. Kita belum berbuat yang sunat, yang suka buat kenduri contohnya, panggil orang makan dan sebagainya, tetapi kita kedekut dengan anak bini kita kedekut dengan mak ayah kita, itu tak betul.
Nabi sebut la tushaddidu ala anfusikum. Kamu jangan paksa memberat-beratkan diri kamu dalam perkara-perkara yang sunat. Dia wajib kena, tapi yang sunat jangan kita berat-beratkan diri. Fa imma halaka man kana qablakum bi syadidihim ala anfusihim. Sesungguhnya umat dulu-dulu itu binasa sebab mereka syadid. Mereka itu mereka itu memberatkan diri mereka masing-masing. Sebab itu Nabi kata satajiduna baqayahum fis sawami' wa diyara. Sebab itu orang yang kekal, committed, yang duduk dalam biara-biara dalam gereja tak ramai. Tapi yang datang seminggu sekali itu ramai. Sebab apa? Sebab di kalangan agamawan mereka memberat-beratkan diri. Jadi kriteria yang pertama, kalau kita nak memilih amalan itu adalah yang kita boleh lakukan secara berkekalan. Itu lebih baik walaupun sedikit. Tapi kita kena latih lah, kita kena latih. Contohnya baca Quran yang berkekalan. Setiap hari kita buat sedekah, lebih-lebih lagi sedekah subuh. Kita buat secara berkekalan. Kemudian apa lagi? Menolong orang dan sebagainya. Berkekalan walaupun sedikit. Itu kriteria yang pertama. Jadi tuan-tuan sekalian, kriteria yang kedua iaitu amalan-amalan. Yang pertama tadi, amalan yang berkekalan lebih baik daripada amalan yang putus-putus walaupun sedikit. Yang keduanya adalah amalan-amalan yang faedahnya dapat dirasai oleh orang lain adalah lebih baik dengan amalan-amalan yang faedahnya dapat kat kita seorang. Maksudnya amalan yang kita buat itu faedahnya dirasai oleh orang lain, manfaatnya lebih baik daripada ibadah yang kita buat tapi manfaatnya untuk diri kita sendiri. Jangan salah faham tuan-tuan sekalian. Ini bukan bermakna benda ni tak penting. Dua-dua penting dan kita masih berada dalam perbincangan aulawiyat, keutamaan. Kalau kita nak boleh buat dua-dua macam yang pertama tadi tu kan. Yang pertama tadi kalau amalan yang sedikit berterusan pun kita buat, kemudian kita amalan yang banyak pun kita buat walaupun sekali-sekala tak apa. Tapi kalau kita nak mengoptimumkan umur kita yang semakin pendek di hujung-hujung usia ni, kita cari amalan-amalan yang lebih utama untuk kita utamakan. Jadi dalam kriteria yang kedua ini adalah amalan-amalan yang faedahnya itu dapat dirasai oleh orang lain adalah lebih aula, lebih utama daripada amalan yang kita dapat rasai manfaatnya untuk diri kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Dr. Yusuf Qaradawi dibuat beberapa perbandingan antara amalan-amalan. Dr. Yusuf Qaradawi kata kalau dibanding-bandingkan antara amalan jihad itu dia lebih afdal daripada amalan haji, dia kata. Kerana manfaat haji itu untuk Pak Haji dengan Pak Hajah je lah. Tapi manfaat jihad itu untuk umat. Itu yang ayat yang saya bacakan awal tadi. Adakah kamu mengira orang yang bagi minum kepada jemaah haji dan mengimarahkan Masjidil Haram itu lebih utama daripada orang yang berjihad? Allah kata tak sama. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya adalah lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, contoh itu adalah untuk mudah kita faham bahawa jihad itu manfaatnya adalah untuk umat, mempertahankan Islam, mempertahankan nyawa umat Islam, mempertahankan maruah umat Islam. Adapun haji itu adalah kembali kepada diri orang yang menunaikan fardu haji. Nabi SAW ada melalui satu peristiwa tuan-tuan sekalian. Ada seorang lelaki lalu di hadapan Nabi SAW, berjalan bersama Nabi SAW, lalu kepada satu tempat yang di tempat itu ada air mata air yang cukup tenang. Tempat itu cukup tenang. Ada air mata air, kemudian ada tumbuhan di tepinya, sangat
sangat damai dan mengamankan hati sanubari. Maka lelaki ni rasa seronoklah. Kemudian dia bercadang, dan cadangan itu dizahirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lau a'zaltun nas, ya Rasulullah, kalau aku menyendiri, maknanya aku tak bercampur dengan orang, kemudian aku akan duduk di tempat yang ada mata air, kemudian ada tumbuhan dan sebagainya untuk beribadah. Kemudian sebelum dia meneruskan angan-angannya itu, cita-citanya itu, dia tanya kepada Nabi SAW, minta izin, boleh tak ya Rasulullah? Kemudian Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? La taf'al, kamu jangan buat macam itu. Fa inna maqama ahadikum fi sabilillah afdal min salatihi fi baitihi 70 ama. Wahai saudara, kalau sekiranya kamu berjihad, maqam, kedudukan kamu, kedudukan salah seorang daripada kamu ketika berjihad, kedudukannya adalah lebih afdal daripada dia solat seorang-seorang di rumah 70 aman, 70 tahun fadilatnya. Maksudnya kalau dia berjihad, jumpa dengan orang ramai, mengaitkan orang ramai, amal ma'ruf nahi munkar, adalah lebih baik 70 tahun daripada dia sembahyang seorang-seorang khusyuk di rumah dia, di rumahnya seorang-seorang. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wa yudkhilakumul jannah ughzu fi sabilillah. Maka Nabi SAW kata, tidakkah kamu suka Allah mengampunkan dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga? Kalau itu kamu suka, ughzu fi sabilillah, hendaklah kamu berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Ta'ala. Man qatala fi sabilillah fawaqa naqah fawajabat lahul jannah. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengendarai unta dan sebagainya, wajabat lahul jannah, maka wajib ke atasnya itu, wajib baginya itu adalah syurga. Itu contoh tuan-tuan sekalian, perbandingan antara jihad, manfaatnya dapat kepada diri dan orang lain dengan duduk menyendiri, beruzlah, duduk di sendiri, bersuluk, duduk seorang diri, tanpa dia menghiraukan apa yang berlaku dalam masyarakat. Sesungguhnya jihad itu adalah lebih utama. Apa dia punya ma'ayir, apa dia punya penilaian terhadap amalan ini? Satu, manfaatnya dapat dirasai oleh orang lain. Satu lagi, dia dapat manfaat untuk diri dia sendiri. Begitu juga dalam isu, contohnya dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi SAW melebihkan ilmu, ahli ilmu, orang yang ada ilmu dengan orang yang hanya beribadah semata-mata, khususnya lagi tanpa ada ilmu. Walaupun ada ilmu, kalau dia beribadah, seorang manfaat ibadat itu adalah untuk abid, untuk orang yang beribadat tu, tapi manfaat ilmu adalah untuk manusia. Nabi SAW pernah bersabda, fadlul ilmi, kelebihan ilmu itu adalah lebih aku sayangi daripada fadilat beribadah sahaja. Nabi SAW sebut dalam hadis, seperti bulan penuh daripada bintang-bintang yang lain. Maksudnya lebihnya, fadilatnya menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain daripada kita hanya beribadah seorang diri. Jadi apa iktibar yang kita boleh buat, tuan-tuan? Beribadah kena terus beribadah, tetapi kalau ada peluang untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajar kepada manusia dan sebagainya, maka manfaatnya juga dapat dirasai oleh orang lain. Itu dipanggil sebagai lebih utama amalan menyampaikan ilmu, mengembangkan ilmu itu daripada hanya beribadah yang manfaatnya untuk diri dia sendiri. Sebab itu fuqaha ahli fiqh telah memberikan observasi mereka, hasil daripada pemerhatian mereka, rupa-rupanya zakat itu
boleh diberi kepada orang-orang yang menghabiskan masanya dengan ilmu. Sebab ilmu itu adalah lebih-lebih lagi sekarang dia sebagai salah satu bentuk jihad ilmu. Ada pun orang yang hanya beribadah saja, dia tak ada habar zakat sebenarnya, kan? Fisabilillah itu termasuk di dalamnya adalah penuntut ilmu dan sebagainya. Tetapi orang yang abid tidak ada portion zakat di situ. Maka tak kala kita menyampaikan ilmu, pahalanya akan dibalas oleh Allah Ta'ala berdasarkan manfaatnya kepada orang ramai. Makin besar manfaat orang ramai dapat, makin banyak pahala. Makin besar manfaat yang diterima oleh orang lain, maka besar itulah pahala yang kita dapat. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, kana lahu minal ajri, dan dia dapat pahala mithla ujuri man tabi'ahu, dia dapat pahala orang yang mengikut petunjuk yang diajarkan kepada orang lain. Betul lah, berterusan tuan-tuan sekalian, sehinggalah kita meninggal dunia. Sebab itu juga tuan-tuan sekalian, banyak lagi lah contoh-contoh hadis Nabi SAW menggalakkan kepada kita, carilah amalan-amalan yang boleh memberi manfaat kepada orang yang lebih ramai. Nabi SAW bersabda, ahabun nas ilallah anfa'uhum, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat di kalangan mereka. Kemudian Nabi SAW beri contoh-contoh, sururun tudkhiluhu ala muslim, kita memberikan kerja-kerja kita yang memberikan kegembiraan kepada orang-orang Islam, atau takshifa anhu kurbatan, ataupun kerja-kerja kita yang dapat menyingkap kesusahan untuk menolong orang yang di dalam kesempitan contohnya, atau taqdi anhu dainan, ataupun kerja-kerja kita yang boleh menyelesaikan masalah hutang orang, ataupun tatrudu anhu ju'an, ataupun kerja-kerja kita yang boleh yang boleh menyelamatkan orang lain daripada kelaparan. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Sesungguhnya kalau aku berjalan dengan seorang saudaraku untuk menyelesaikan masalahnya adalah lebih aku sayangi daripada aku beriktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Maksudnya tengok iktikaf sebulan untuk diri dia, tapi menyelesaikan masalah, manfaatnya dapat dikecapi oleh orang lain. Begitu juga besarnya pahala orang yang berusaha untuk mendamaikan puak-puak yang bergaduh, individu yang bertelagah. Kalau ada seorang atau satu puak cuba mendamaikan semula, subhanallah, pahalanya banyak, sebab manfaatnya dirasai oleh orang yang bergaduh itu. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis salah wa siyam sadaqah. Tak ataupun tidak aku mengkhabarkan, memberitahu kepada kamu amalan yang lebih afdal daripada solat, daripada puasa dan daripada sedekah. Apa dia Rasulullah? Islah dhatil bayin, iaitu kita mengislahkan, kita mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Fa inna fasada dhatil bayin hiya al-haliqah, sebab kerosakan akibat daripada pertelagahan antara manusia senyum umat Islam, dia adalah seperti pisau cukur. Pisau cukur itu Nabi kata, la aqul tahliqu sya'ri, pisau cukur yang aku masukkan itu bukan untuk mencukur rambut atau membuang rambut, tapi walakin tahliquddin, tetapi dia akan mencukur agama tu. Jadi ini yang kita nampak di negara kita. Bila perpecahan kuat di kalangan umat Islam, maka Islam sendiri akan terkesan dengan dia. 2-3 kes mahkamah yang terbaru semua memihak kepada bukan kepada kita sebagai umat Islam. Kes murtad, kes
baru ni di Selangor, kes liwat, kemudian kes penggunaan kalimah Allah dan sebagainya. Ini semua berlaku disebabkan fasad, kerosakan bila berlaku perpecahan dan perselisihan yang tidak kunjung padam di negara kita. Kalau ada satu puak, kalau ada satu peribadi yang boleh mendamaikan, pahalanya sangat besar. Itu yang disebut oleh Nabi SAW, sehingga Nabi pernah memberikan kita satu gambaran kesan kalau sekiranya seorang pemimpin yang adil, kerja buat dia itu sebenarnya adalah lebih besar daripada orang-orang biasa membuat kerja-kerja amal. Contohnya kalau seorang imam adil, seorang pemimpin dalam kepimpinannya dia membuat undang-undang, yang undang-undang itu boleh menyebabkan orang yang dizalimi dapat diperjuangkan haknya, mengembalikan hak kepada orang-orang yang luput haknya disebabkan kezaliman dan sebagainya. Kalau dia membuat undang-undang yang boleh menyebabkan orang yang lapar dapat makanan, kemudian dia boleh buat undang-undang yang boleh menggerunkan orang yang berniat untuk merosak, memporak-porandakan masyarakat dengan mencuri, berzina dan sebagainya. Tengok, kalau seorang pemimpin berjaya membuat undang-undang begitu, pahalanya cukup besar sebenarnya. Tak serupa dengan kita orang biasa-biasa kita ni. Sebab itu ada seperti setengah salafus soleh disebutkan, dia kata law kanat lana da'watun mustajabatun la da'awnaha lisultan fa inna allaha yuslihu bisalahi khalqan kathira. Maksudnya, kalau berbaki pada diri aku ni dakwah yang sangat mustajab, aku akan gunakan dakwah ni, maksudnya doa. Kalau ada pada diri aku doa yang sangat-sangat mustajab, nescaya aku akan gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan untuk sultan, pimpinlah. Kerana Allah SWT akan memperbaiki kalau dengan kebaikan sultan atau pemimpin ini, kesannya akan dapat dirasai oleh rakyat, oleh masyarakat. Sebab itu di negara kita dan juga di negeri kita, kalau khutbah Jumaat kita mendoakan kebaikan kepada sultan. Sebab kesan sultan yang baik, maka dia akan bawa kesan kepada rakyat. Sebab itu kita orang Melayu Islam kita ni berhutang budi juga dengan para sultan, para mesyuara masuk Islam, kemudian sultan kita masuk Islam, dan kita jadinya pun masuk Islam dengan izin hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dalam hadis riwayat At-Tabrani daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sa'ah. Satu hari bertindaknya imam yang ataupun pemimpin yang adil itu, tindakannya yang baik, yang adil itu adalah lebih baik daripada ibadat 60 tahun, kata Nabi SAW. Begitu juga dalam riwayat Imam Tirmizi, sesungguhnya inna ahabban nasi ilallahi yawmal qiyamah wa adnahu minhum majlisan imamun adil. Sesungguhnya manusia yang paling Allah sayang pada hari kiamat dan kedudukannya paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Mengapa disebut imam yang adil? Kita lihat dari sudut manfaatnya. Manfaatnya itu, kalau dia buat satu benda yang baik, manfaatnya dapat pada rakyat yang ramai. Nabi SAW juga pernah bersabda, salah satu ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum, tidak ditolak doa mereka, as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil. Yang ketiga, da'watul mazlum, iaitu doa orang yang dizalimi. Jadi kriteria yang kedua adalah amalan yang manfaatnya dirasai oleh orang lain, itu adalah lebih baik daripada amalan yang hanya manfaatnya hanya kepada orang yang beramal itu sendiri.
Jadi kita dah dapat dua sekarang ini. Yang pertama tadi yang berkekalan, dan yang kedua ini yang baru kita sebut ini adalah yang manfaatnya itu mutaaddi, manfaatnya itu dapat dirasai juga oleh orang lain. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kriteria yang ketiga adalah amalan-amalan yang manfaatnya pertama yang berkekalan, yang kedua manfaatnya dirasai oleh orang lain, yang ketiga manfaat yang dirasai oleh orang lain itu ada yang manfaatnya kejap je dan ada pula yang manfaatnya yang berpanjangan. Jadi amalan-amalan yang kita buat yang manfaatnya dirasai oleh orang lain, kalau kita diberi pilihan, carilah amalan-amalan yang manfaatnya itu lebih panjang dirasai, lebih lama dirasai oleh orang lain, dan juga kesannya adalah lebih lama ataupun lebih kekal. Itu adalah lebih baik. Sebab itu kalau kita nak, contohnya kan, nak menderma ataupun nak wakaf sebagainya, contohnya kita nak wakafkan kita nak menghadiahkan kepada fakir miskin, ataupun kita nak sedekahkan kepada fakir miskin. Contoh yang mudah, kita kalau nak sedekah pada fakir miskin seekor kambing, maka kalau kita sedekahkan seekor kambing, manfaatnya dapat kat dia. Kita dah memenuhi kriteria yang kedua tadi tu, amalan untuk kita buat yang manfaatnya juga dirasai oleh orang lain. Tapi kalau kita sedekahkan seekor kambing kepada fakir miskin, yang kambing itu yang jenis banyak keluarkan susu, ataupun kambing itu yang dah bunting, maka kita sedekahkan seekor kambing biasa dengan kambing yang sudah bunting, maka mana yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala? Ini kita masih bercerita tentang fiqh aulawiyat, keutamaan. Maka sudah tentu kambing yang bunting itu adalah lebih afdal untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin daripada kambing yang tak bunting. Mengapa? Sebab yang bunting itu boleh melahirkan anak, barangkali dah cukup bila sesuai waktunya, orang miskin tadi dia boleh nak sembelih kambing mak dia ke, atau yang anak dia tu akan terus untuk dibela dan dibiarkan dan sebagainya. Jadi manfaatnya yang lebih berpanjangan. Itu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memberikan beberapa situasi kalau seorang itu nak infak fisabilillah, berbeza antara orang yang infak binatang biasa-biasa tetapi dengan orang yang infak fisabilillah binatang yang susunya banyak. Maknanya orang lain boleh ambil manfaat binatang tu dan susunya, ataupun binatang yang sudah bunting kerana dapat dibiakkan lagi benihnya ataupun binatang itu dan seterusnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ada istilah dipanggil sedekah jariah. Saya bagi contoh tuan-tuan, kalau kita nak bersedekah di masjid ada banyak tabung kadang-kadang kan. Tabung untuk pengurusan masjid, nak bayar bil sebagainya, kita masukkan duit di situ. Dapat pahala tak dapat pahala? Dapat pahala. Sekali lagi kita sebut dalam fiqh al-awlawiyat ini, kita tak sentuh pahala tak pahala sebab semuanya berpahala. Tetapi yang kita nak cerita pahala yang lebih. Jadi bila kita masuk tabung pengurusan masjid bayar bil, maka bila bil datang dia ambil daripada tabung tu dia bayar. Habislah. Tapi kalau sekiranya kita masuk tabung pembangunan nak beli mentol, beza. Kalau kita kita sedekah kepada masjid untuk beli mentol dengan kita sedekah kepada masjid untuk bayar bil, beza. Yang kita bagi sedekah kepada masjid untuk beli mentol, dia lebih kekal, dia punya kesannya lebih kekal. Lebih kekal maksudnya
dia akan, selama mana dia digunakan mental itu oleh jemaah, dapat pahala kat kita. Kalau bayar bil tadi, barangkali memang dapat pahala, kita tak nafikan pahala tu. Tapi bulan depan orang lain pula yang akan bayar bil, bagi orang lain dan sebagainya. Dah habis dah manfaatnya. Sekali lagi saya tegaskan, bukan tak ada pahala isunya, tetapi kita nak cari yang lebih manfaatnya lebih panjang dan lebih kekal. Sebab itu ada istilah sedekah jariah. Sedekah jariah ni maksudnya manfaatnya masih digunakan berpanjangan walaupun orang yang sedekah tu dah meninggal dunia, kita buat wakaf dan sebagainya. Dan ini sudah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tamadun Islam banyak diperkuat, diperkasa, dikukuh dengan perjalanan wakaf yang baik. Dan Nabi SAW pernah bersabdakan hadis yang biasa yang kita dengar, idza matal insan, apabila seorang insan itu meninggal dunia, maka terpotonglah amalannya kecuali 3 kan. Sedekah jariah, yang pertama sedekah jariah. Jariah itu maksudnya mengalir. Mengalir itu maksudnya adalah pahalanya mengalir kepada kita yang sedekah walaupun kita dah mati, sebab manfaat wakaf ataupun sedekah itu masih digunakan oleh orang. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Ini cikgu-cikgu untunglah. Selama mana anak murid itu dapat manfaat, dia dapat pahala sebenarnya, cikgu yang mengajarkannya. Begitulah seterusnya kalau anak murid dia tu cikgu pula, dia ajar pada anak murid yang lain, begitulah berterusan tak putus-putus. Dan yang terakhirnya adalah waladun salihin yad'ulah, iaitu doa anak yang soleh. Itu pun kalau anak itu berdoa, sentiasa berdoa. Kadang-kadang anak tu dia berdoa untuk mak ayahnya bila baru meninggal je, lepas itu dia tak ingat dah kadang-kadang. Jadi baik kita cari kita punya bekalan kita sendiri, iaitu kita gunakan duit yang kita ada untuk sedekah jariah pertama. Kemudian kita mengajar ilmu kepada orang lain. Itu confirm lah, selama mana orang buat baik dengan ilmu kita dapat pahala. Anak yang soleh itu kita usahakan supaya mereka berdoa, tapi kita tak tentu, kadang-kadang anak ni kadang boleh berubah hati macam kita juga ya. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi SAW terus menceritakan contoh-contoh sedekah jariah, sedekah yang pahalanya atau manfaatnya berkekalan. Antaranya adalah Nabi sebut, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara beberapa perkara yang akan menuruti seorang mukmin walaupun dia dah mati, amalan-amalannya dan kebaikan-kebaikannya akan turut serta mengiringinya, membantunya sebab dia, walaupun dia dah mati. Antaranya adalah ilmu allamahu wa nasyarahu. Dia ada ilmu dan dia mengajarkan kepada orang lain dan menyebarkan ilmu tu. Maka manfaat ilmu itu pahalanya dapat kepada orang yang mengajarkannya. Yang lain apa? Waladan salihan tarakahu, anak-anak yang soleh yang ditinggalkan sebelum kematiannya. Atau mushafan warathahu, ataupun mushaf Quran yang diwariskan kepada orang lain, maka orang itu baca Quran dapat pahala kat dia. Atau masjidan banahu, ataupun masjid yang dibina. Dan itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bina masjid bukan semestinya sempurna satu binaan, tak. Nabi sebut man bana masjidan, man bana lillahi masjidan mushatin qata, atau Nabi sebut, kata barang siapa yang bina masjid kerana Allah walaupun sekecil sarang burung bertelur, au asghar, ataupun lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina satu rumah, satu lot rumah banglo nanti di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi itu antara amalan yang kekal kesannya dan lebih panjang kesannya. Itu lebih baik daripada amalan yang kesannya adalah jangka pendek. Ataupun dia buat terusan ni apa, parit ke sungai ke, dan orang lain ambil manfaat daripadanya. Ataupun sedekah yang dikeluarkan ketika daripada hartanya, dia sedekah hartanya ketika dia sihat,
dan ketika dia masih hidup, itu pun dia dapat pahala yang berterusan, dan semua ini akan menurutinya walaupun dia telah mati. Jadi tuan-tuan sekalian, umur kita adalah qasiran, adalah pendek, wa mahdudan, sangat terhad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk memanjangkan umur kita. Dalam erti kata, memanjangkan pahala-pahala yang akan seolah-olah kita masih hidup, sebab dia berterusan, dia punya manfaat digunakan oleh orang lain, maka pahalanya dapat kepada kita seolah-olah kita masih hidup. Itu kriteria yang ketiga. Tuan-tuan sekalian, kriteria yang keempat ialah utamanya amalan-amalan yang kita buat di zaman fitnah. Fitnah ni zaman ujian banyak. Kerana amalan yang kita konsisten, walaupun dalam dunia yang penuh dengan ujian dan cabaran ini, menunjukkan dalilul quwwati fid din, iaitu dia sebagai satu petunjuk kuatnya pegangan agamanya, walaupun hidup di tengah-tengah kacau bilau masyarakat, godaan cukup banyak, cobaan cukup banyak, tetapi kalau dia konsisten beramal ketika zaman fitnah, itu menunjukkan teguhnya keyakinan dia kepada Allah, kekal dia di atas kebenaran. Dan orang ini sebenarnya, amalan-amalan begini sebenarnya adalah amalan yang sangat utama, sebab tak ramai yang boleh mengekalkan stamina ketaatannya di zaman penuh maksiat. Nabi SAW telah pernah bersabda dalam hadis, al-mu'minu al-qawiyyu, orang beriman yang kuat imannya, kuat jati dirinya, kuat daya tahannya, kuat staminanya dalam ketaatan, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if, lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah Ta'ala daripada orang-orang mukmin yang lemah. Dan dalam satu hadis Nabi SAW sebut, dia kata, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair, sesungguhnya seafdal jihad itu ialah mengungkap kebenaran di hadapan sultan yang zalim. Sultan yang zalim ni, tuan-tuan sekalian, kita dengar cerita zaman dulu-dulu dan kita tengok dalam filem-filem kadang-kadang, bila orang menyanggah pandangan dia atau dia murka, dia tak cakap banyak, tuan-tuan sekalian. Dia terus pancung, kadang-kadang tak sempat pun nak bela diri, dia terus pancung, atau dia suruh dia punya pengawal ambil humban dalam penjara atau dihumban ke kandang binatang buas tanpa banyak bicara. Itu adalah risiko bila mengutarakan kemarahan di hadapan sultan yang jair, sultan yang zalim. Itu fitnah sebenarnya, satu zaman fitnah, satu zaman kacau bilau. Begitu juga kalau kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Hamzah. Nabi kata Sayyidus Syuhada, penghulu kepada segala orang yang mati syahid itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, dia seorang lelaki, di samping Sayyidina Hamzah itu Sayyidus Syuhada, ada lagi orang yang berkedudukan tinggi di sudut syahidnya, iaitu rajulun qama, itu seorang lelaki. Mana-mana zaman kalau kedapatan seorang lelaki bangun di hadapan imamin jairin, imam pemimpin yang jair ini maksudnya zalim, fa amarahu wa nahahu, lelaki ini menyuruh pemimpin itu buat yang makruf lah, wa nahahu, dan menghalang pemimpin ini daripada kemungkaran, faqatalahu, maka pemimpin itu bunuh lelaki itu. Orang itu diletakkan sebaris dengan Sayyidus Syuhada, iaitu Sayyidina Hamzah.
Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, Nabi SAW pernah memuji dalam beberapa hadis orang-orang yang mempertahankan keislamannya, beramal ketika mereka hidup dalam zaman yang penuh huru-hara, penuh godaan dan penuh dengan fitnah yang berbagai-bagai. Dan Nabi SAW pernah menggambarkan orang yang kekal dalam agamanya, committed dengan ajaran agamanya, terus berdakwah di zaman penuh fitnah, pada zaman yang memerlukan kesabaran yang hebat. Pahalanya seperti 50 orang sahabat. Masya Allah. Pahalanya adalah seperti 50 orang sahabat. Siapalah sangat kita nak banding dengan sahabat. Tetapi Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Abu Daud, juga Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, bahawa ada seorang sahabat Nabi, Abi Umayyah Asy-Sya'bani, sa'altu Aba Tha'labah Al-Khashani, dia bertanya kepada seorang sahabat, ya Aba Tha'labah, wahai Aba Tha'labah, boleh tak kamu tafsirkan ayat alaikum anfusakum, hendaklah kamu menitik beratkan, jaga diri kamu masing-masing, la yadurukum man dhalla idza tadaitum, tidak mudarat kepada kamu kalau sekiranya orang lain itu sesat tetapi kamu dah dapat hidayah. Ilallahi marji'ukum jami'ah, sesungguhnya kepada Allah kamu akan kembali semuanya. Sebab dia rasa confused, dia rasa keliru, sebab seolah-olah ayat ni cerita tentang kita kena fikir diri kita saja, lantaklah orang lain sesat ke apa ke. Tapi ayat itu dia faham macam itu, tapi dia tak puas hati, dia tanya kepada Aba Tha'labah ni. Dia tanya kepada Aba Tha'labah ni. Maka qala amma wallahi, sesungguhnya demi Allah aku pernah tanyakan ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenalah dia bertanya kepada orang tu sebab orang tu pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang cerita tadi, iaitu kamu kena jaga diri kamu jangan kisah orang lain yang telah sesat dalam keadaan kamu telah mendapat hidayah. Adakah betul maksudnya kalau kita dah dapat hidayah jadi orang baik, kita tak hirau orang lain? Dia takut fahamannya salah dan ditanya kepada Nabi SAW, adakah begitu? Maka Nabi SAW cerita, tuan-tuan, apa Nabi kata? I'tamiru bil ma'ruf. Bukan gitu, maksudnya ialah hendaklah kamu menyuruh kepada ma'ruf dulu, wantahu anil munkar, kemudian kamu berusaha untuk menegah kemungkaran, hatta idza ra'aita syuhan muta'an, sehingga kamu akan lihat zaman ketika itu syuhan muta'an. Syuhan muta'an ni maksudnya orang sangat kedekut. Kedekut itu adalah menjadi sesuatu yang ditaati ketika itu. Kedekut, bakhil, dia hidup diri sendiri, dia tak tengok orang lain. Wahawa muttaba'an, ataupun hawa nafsu yang sentiasa dituruti. Wa dunya mu'tharatan, dunia pula menjadi keutamaan dalam hidup. Wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, kepada orang begitu takjub ataupun begitu mementingkan, teruja dengan pandangan dia sendiri. Dah sampai tahap itu, kamu dah mulakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dah buat dah kerja-kerja tu, tak jalan juga, sehingga dah membudaya dalam masyarakat budaya kedekut, maknanya mementingkan diri sendiri, ikut hawa nafsu, memilih dunia, kemudian takjub dengan pandangan diri kamu sendiri, dah benda tu, dah buat amal mungkar, masih berlaku juga. Dah ketika itu barulah fa'alaika bin nafsika, kamu dah buat benda-benda tu, dah putus asa dah, maka bolehlah kamu fikir diri kamu sendiri, wada angkal awam, kamu boleh meninggalkan orang awam. Fa inna min waraikum ayaman, sebab nanti akan datang selepas kamu hari-hari yang
sebegini rupa as-sabru fihinna mithla qabl al-jumar. Ketika itu bersabar untuk komited dalam agama seperti menggenggam bara api. Kemudian Nabi sebut lil amil fihinna, dan orang yang beramal di dalamnya, masih beramal walaupun masyarakat dah kelang kabut di luar sana selepas kita amar ma'ruf nahi mungkar, masyarakat mengabaikannya, maka kita tengok balik seperti kita jaga diri kita dan kita teruskan beramal. Nilai amalan di zaman fitnah itu Nabi kata lil amili fihinna, orang yang beramal ketika itu mithla ajri 50 rajulan, yang ibarat seperti pahalanya 50 orang lelaki yang beramal seperti amalannya. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi, ada sahabat bertanya, Rasulullah, ajru 50 rajulan minna atau minhum? Ada orang bertanya, ya Rasulullah, yang dikatakan 50 pahala lelaki itu lelaki di kalangan mereka atau lelaki di kalangan kami ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, bal ajru 50 minkum, seperti ibarat 50 pahala 50 lelaki seperti kamu. Minkum itu merujuk pada sahabat Nabi, maksudnya pahala besar tak kala kita beramal di zaman fitnah. Jadi sahabat Nabi di sini bukanlah sahabat Nabi yang seperti ahli Badar, Muhajirin, Ansar, ahli Bai'atul Ridwan. Itu kita tak mampu nak menyaingi mereka. Ini sahabat-sahabat yang selain daripada itu. Tapi apapun memberikan gambaran kepada kita beramal ketika itu. Subhanallah, ketika datang fitnah, zaman fitnah, dia mempunyai pahala ganjaran yang besar, sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, ibadatun fil haraji ka hijrati ilayya, beramal ketika zaman fitnah itu penuh dengan pembunuhan, penuh dengan kerosakan. Kalau kita masih mampu beramal ketika itu, seperti orang itu berhijrah kepada aku. Jadi tuan-tuan sekalian, kita punya pengajian hari ini berhenti setakat ini. Kita sudah ada 4 kriteria untuk kita memilih amalan-amalan kita letakkan sebagai prioriti kita. Ingat tak tuan-tuan yang 4 tadi? Pertama yang berterusan. Kedua, manfaatnya melebar kepada orang lain. Yang ketiga, manfaatnya itu melebar kepada orang lain dan lebih kekal. Dan yang keempat, beramal ketika zaman fitnah. Wallahualam, mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Ada lagi kriteria seterusnya dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan nanti balik habis daripada pengajian ini, tengok balik buku dah. Apa yang kita sebutkan bincang ni tadi ada semua dalam buku untuk memkuat dan memperteguhkan lagi dan menjadikan pilihan kita tepat ketika kita memilih amalan-amalan kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.